Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, kasih sekalian, dalam hidup ini kita boleh tahan segala kejian, makian orang. Kita boleh tahan segala macam-macam ujian daripada luar. Orang tak suka kita, kita mudah nak faham. Sebenarnya kita pun tak kisah orang nak suka tak suka kita. Kita boleh faham kalau mana-mana orang benci kita kat luar, orang tak suka kita, hidup kita tak bahagia kat luar sana. Tapi kebahagiaan kita dalam hidup ini apabila Allah hadiahkan kita sebuah rumah tangga yang bahagia, yang tenang. Jadi rumah tangga yang bahagia dan tenang ialah satu anugerah daripada Allah SWT. Walaupun seseorang memiliki seluruh dunia, walaupun seseorang memiliki seluruh dunia, satu dunia ni dia punya, satu dunia dia punya. Tapi kalau dia tidak memiliki keluarga yang tenang, bahagia, maka dia orang yang sedih, rugi. Ada orang ada duit berjuta-juta, berbilion-bilion, duit berjuta bilion ringgit, dia nak beli ketenangan, kebahagiaan, dia tak mampu, tak boleh nak beli. Sebab kebahagiaan dan sakinah, ketenangan dan rumah tangga ni satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selalu sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, beri kami juga kebaikan di akhirat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kebaikan dunia ini ialah apabila memiliki isteri yang solehah. Kebaikan dunia ini bila memiliki isteri yang solehah. Baiknya dunia ini apabila kita memiliki suami yang soleh, suami yang baik. Jadi mendapat pasangan yang soleh atau solehah ialah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena doa dengan Allah supaya Allah beri kita pasangan yang baik. Allah beri kita pasangan yang baik, pasangan yang menyejukkan mata. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa doa tu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta dengan Allah, wahai Allah, anugerahkan kami pasangan yang menyejukkan mata. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan yang menyejukkan mata. Azwajina wa zurriyatina, dan keturunan zuriat kami, qurrata ayun, yang menyejukkan mata, yang bila kita tengok kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan pasangankan keturunan zuriat kami pemimpin-pemimpin kepada kebaikan. Jadi kita minta dengan Allah yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha berkuasa, untuk memberi kita pasangan yang baik, pasangan yang menjadi penyebab ketenangan, kebahagiaan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, tak ada siapa boleh beri pasangan yang baik melainkan Allah. Tak ada siapa yang boleh beri pasangan yang baik melainkan Allah SWT. Dia cuma Allah yang boleh beri. Selain daripada Allah tak boleh beri pasangan yang baik. Selain daripada Allah tak boleh beri ahli keluarga yang baik, mak ayah, anak-anak yang baik. Yang pertama sekali, kenapa sebuah keluarga dia tak rasa tenang, tak rasa bahagia? Sebab apa keluarga tak rasa tenang, tak rasa bahagia? Yang pertama-tama sebab kita, surah yang mula-mula turun dalam Quran ialah
Tuan-puan boleh dengar ke? Jelas ke? Mungkin line kurang kot hilang macam stuck sekejap. Tuan-puan boleh dengar dengan jelas. Dia macam terberhenti. Saya nampak dekat saya punya skrin ni. Allah buat semua. Allah yang buat segala-galanya. Semua dalam genggaman Allah SWT. Apa yang Allah jadikan ni semua baik, sempurna. Tak ada tersilap, tak ada tersalah. Apa yang Allah jadikan ni tepat, betul, benar. Dan apa yang Allah jadikan ni tepat, benar, tak ada pernah salah. Yang salah, yang kurang diri kita sendiri. Yang kurang diri kita sendiri. Jadi kita minta dengan Allah. Dan asas sebuah keluarga yang baik ialah kita pertama sekali surah yang turun dalam dunia, surah Iqra. Surah yang mula turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah surah Iqra. Allah suruh kita belajar ilmu. Sebuah keluarga yang berhenti belajar, dia mati sebelum dia mati. Mungkin dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada macam-macam dalam dunia. Tapi kalau kita berhenti belajar, sebenarnya kita macam orang meninggal. Orang yang berhenti belajar, dia tak boleh jadi lebih baik, tak boleh lebih maju. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu dalam keluarga, pertama sekali hidupkan suasana amal ta'lim. Ta'lim wa ta'lum, belajar mengajar. Dalam Quran Allah ajar, surah yang pertama surah belajar. Surah belajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi dalam sebuah keluarga, kita kena hidupkan amal ta'lim. Amal ta'lim. Bila kita hidupkan ta'lim, Allah SWT akan ubah keluarga kita. Allah akan beri ketenangan, kebahagiaan. Allah akan beri pasangan kita jadi baik. Ada satu orang yang saya pernah cerita, anak dia jauh pada kebaikan. Dia jauh pada kebaikan. Bapa dia orang jahat, degil. Ayah dia jahat, degil. Ayah dia jahat, degil. Ayah dia buat macam-macam. Kerja dia buat kerja jahat. Dia buat kerja jahat. Tapi satu hari, hari-hari dia buat kerja yang salah, kerja yang jahat. Satu hari Allah beri dia hidayah. Manusia ni bila dapat hidayah, itulah saat yang paling tenang dalam hidup kita. Bila kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, hati kita tenang, hati kita bahagia. Walau di mana pun kita berada, kita tahu apa yang dijadikan ni semua, kita tak pernah seorang dalam hidup. Saat kita sedih, kita tak seorang, Allah bersama kita. Masa kita susah, kita sakit, kita tak seorang, Allah SWT bersama dengan kita semua. Di mana pun kita berada dalam dunia, Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan jangan sedih kalau kita keseorangan. Kita ada Allah. Walau ketika semua orang mulia kita, sanjung kita, kita kadang gembira. Ada satu saat orang tindas kita, hina kita, jatuhkan kita, orang malukan kita, orang aibkan kita. Hakikatnya kita tak seorang dalam hidup. Hakikatnya kita tak seorang dalam hidup. Allah SWT bersama dengan kita. Kita tak pernah keseorangan dalam hidup kita. Allah bersama dengan kita. Di mana pun kita duduk, kita tinggal, Allah ada dengan kita. Dan Allah, kita tak pernah seorang dalam hidup. Tak pernah seorang. Ada orang Allah uji begitu begini. Kita tak seorang, kita ada Allah. Kita ada Allah SWT. Maka saat kita balik memuji Allah SWT, mengagungkan Dia, mengenal Tuhan, hati kita rasa tenang, bahagia. Allah beri hati kita rasa sejuk, rasa bahagia, rasa gembira. Allah yang letakkan dalam hati seseorang. Walaupun seseorang sedang memiliki satu dunia, mungkin dia orang paling masyhur dalam dunia, mungkin dia orang paling kaya dalam dunia, mungkin dia memiliki segala-gala dalam dunia, tapi dalam itu semua Allah cabutkan rasa tenang daripada hati dia. Hati dia resah, tak tenang. Hati dia jadi tak keruan. Dia tak tahu apa nak buat. Dia tak tahu apa dia nak buat. Allah cabut rasa tenang daripada hati dia. Ada orang tinggal mungkin, bukan nak suruh hidup susah, tapi ada orang-orang yang Allah beri keajaiban dalam hidup dia. Dia mungkin rumah dia kecil, sempit, gelap. Walaupun tak ada apa-apa, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah kena tunduk. Rumah Nabi SAW sempit, gelap. Nabi nak solat malam kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sangat kaya. Harta berguni sampai waktu pagi, duit datang kat rumah Nabi, Allah hadiah kat Nabi, macam-macam sumber. Tapi bila petang Nabi SAW sebelum maghrib, harta tu habis dia sedekahkan.
Walaupun dia orang sangat kaya, tapi dia sibuk memberi pada orang lain. Dan dia rasa nikmat dalam memberi, rasa gembira, bahagia Allah letak dalam memberi. Dalam rumah yang kecil, yang sempit, yang gelap, dan rumah yang kecil, sempit, gelap, Rasulullah SAW ialah manusia yang paling bahagia dalam dunia. Rasulullah SAW manusia paling bahagia dalam dunia. Tak ada orang lebih tenang daripada Nabi. Apa yang kita semua paling inginkan dalam hidup ini ialah ketenangan. Yang paling kita ingin dalam hidup ini ialah ketenangan, kebahagiaan. Sehingga kita pergi mana-mana dalam dunia pun hati kita tenang, bahagia. Orang tengok kita pun orang rasa tenang, rasa bahagia. Kalau kita bersama dengan pasangan kita pun rasa tenang, bahagia. Kita duduk bersama anak-anak melihat kita sebagai seorang ayah, anak-anak kita pun rasa tenang, rasa bahagia. Kalau kita duduk dengan adik-beradik kita, adik-beradik tengok kita pun rasa tenang, rasa bahagia. Kita pergi sebuah pejabat tempat kerja pun rasa tenang, rasa bahagia dengan cuma melihat wajah kita, cuma berbual dengan kita. Dia rasa benar-benar nikmat. Lelaki tadi, dia mula balik pada Allah dan hidup dia mula tenang. Tapi dia risaukan anak-anak dia. Maka apa dia buat? Saya beritahu dia, cuba hidupkan amal taklim kat rumah. Selalu sebut pada orang bermasalah, hidupkan amal taklim. Kisah ni, hidupkan taklim kat rumah. Maka lelaki tadi dia buat amal taklim kat rumah dia. Bila dia mulakan amal taklim dengan nasihat orang lain, ulama. Bila dia mulakan amal taklim dalam rumah, dia baca dekat anak dia. Tapi anak dia selalu tak dekat rumah. Dia kata masa bila dia nak baca. Jadi beritahu dekat dia, masa bila anak kat rumah. Anak dia pula kerja GRO, kerja yang salah, yang tak baik. Jadi dia kata dia kena mulakan waktu malam, mulakan waktu anak dia kat rumah. Masa bila anak kat rumah, anak dia cuma ada waktu make up kat rumah. Waktu make up je anak dia dekat rumah. Jadi dia mulakan waktu make up sambil anak dia make up je paling berjam-jam lama. Masa anak dia make up, dia mula baca hadis Nabi SAW. Anak dia berbuat tak dengar dan hati dia rasa sedih. Dia rasa macam dakwah, ilmu yang disampaikan ni, ilmu yang disampaikan macam tak ada kesan, tak ada faedah. Tapi dia tak berhenti baca hadis Rasulullah SAW. Dia terus baca. Satu hari, entah kenapa, dia merajuk lah, tak nak baca. Ayah tadi merajuk. Kita macam tu. Bila buat dakwah, kita mudah nak merajuk, mudah kecil hati. Kadang-kadang kita bawa hati, kita sedih. Rasulullah SAW berdakwah, Nabi SAW tak pernah sedih, tak pernah merajuk, tak pernah kecewa. Nabi terus pujuk kita walau apa pun terjadi. Kita sikit-sikit kadang-kadang merajuk, mengalah, kita merungut, mengomel macam-macam. Nabi SAW tak mengomel sebab dia lalu hidup dengan cinta dan sayang. Dia tak sabar merindui untuk berjumpa dengan Allah SWT. Dia rindu nak jumpa Allah. Nak cakap, ya Allah. Nabi SAW mencintai Allah SWT dengan sepenuh jiwa beliau. Untuk itu, kita belajar dalam hati kita tanam rasa cinta dan rindu pada Allah. Maka apa dia buat? Dia mulakan amal taklim. Sampai satu hari masa dia buat taklim, anak dia tak nak dengar, dia merajuk. Anak dia datang kat bilik dia. Ayah, apa sah tak baca taklim dah? Asal tak baca hadis buku yang ayah selalu baca? Dia kata, nak, engkau bukan dengar pun ayah baca, kau tak dengar pun ayah baca. Kata anak dia, setiap kali ayah baca saya dengar. Kalau ayah nak tahu, sekarang saya dah berhenti kerja jadi GRO tu, dan saya nak dengar ayah baca hadis Nabi SAW. Ayah dia terus menangis. Quran dan hadis Nabi SAW, rupa-rupanya Quran dan hadis Nabi SAW yang kita bacakan dalam rumah tangga kita, Quran dan hadis Nabi SAW yang kita baca dalam rumah tangga kita, meninggalkan kesan yang sangat besar. Untuk itu kumpulkan keluarga, baca hadis Nabi SAW sama-sama. Kumpulkan keluarga, baca hadis Nabi SAW. Bawa isteri, bawa anak-anak, pegang mak ayah. Kalau kita boleh kumpul keluarga, makan sama-sama, itu sangat baik. Berjemaah, Allah beri berkat dalam keluarga. Ramai orang boleh kumpul keluarga sama-sama main bowling. Ramai orang boleh kumpul keluarga sama-sama pergi jalan-jalan, shopping. Ramai orang ada rumah macam apa? Ustaz saya kata macam pawagam. Berebut-rebut nak tengok movie apa baru sampai, movie apa baru keluar, nak tengok cerita apa. Ada orang rumah macam restoran, nak makan apa, nak jalan mana, nak makan apa, lauk apa, order kat mak air tu, air ni.
Ada rumah macam hotel, balik cuma untuk tidur je. Balik tidur, balik tengah malam tidur, pagi-pagi dah keluar, tak sempat nak jumpa keluarga. Ingat 1-2 hari, rupa-rupanya setahun berlalu. 1 tahun dapat jumpa sekali, dapat peluk anak-anak, pandang anak-anak, berjalan sekali setahun. Sian kan kita semua. Kita cuma dapat beri masa untuk keluarga setahun sekali. Nampak hebat saya sekala naik Firefly, naik Asia, naik Mars, pergi seluruh dunia. Tapi cuma setahun sekali, seminggu je bercuti. Kesian kan hidup orang-orang yang kita sibuk dengan kerja, duit, harta, kekayaan, mungkin tanggungjawab, tapi kita tak sempat nak luang masa untuk anak-anak dan keluarga kita. Sebenarnya masa hari-hari bersama keluarga, itulah masa yang paling berharga, paling penting. Masa hari-hari dengan keluarga, itu masa yang paling penting, masa paling utama. Tapi ramai orang tak sempat beri masa untuk keluarga dia, tak sempat nak beri masa untuk keluarga. Untuk tu bawa kumpul keluarga, sama-sama saya merayu tuan-puan, hidupkan amal taklim kat rumah. Hidupkan amalan taklim kat rumah. Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih kata, orang yang buat taklim kat rumah, Allah akan tutup pintu-pintu maksiat daripada masuk dalam rumah tangga dia. Dan Allah akan buat orang yang selalu hidup kat rumah dengan Quran dan hadis Nabi, insya-Allah dia terselamat dari fitnah-fitnah, dan mudah-mudahan daripada fitnah Dajjal. Jadi rumah orang hidup dengan amalan Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mulakan amal ni. Ada satu orang ayah, anak dia degil, menghisap macam-macam, dadah apa semua. Satu hari dia belasah bapak dia, sampai bapak dia lumpuh. Dia tanya saya apa nak buat. Saya kata abang hidupkan amal taklim kat rumah. Dia pun mula hidupkan amal taklim kat rumah. Sekali bila dia mula hidupkan amal taklim kat rumah dia, segala puji bagi Allah. Tiba-tiba masa dia hidupkan amal taklim, anak dia datang duduk dekat dengan dia. Anak dia cium kaki dia, dia terus nangis. Dia pun tak sangka, sebab bila kita baca Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga kita penuh dengan para malaikat yang menghimpun, berkumpul dekat rumah kita. Penuh para malaikat datang bersama-sama dengan kita. Dan malaikat ni minta ampun untuk kita dan mak ayah kita. Nama kita dan mak ayah disebut dalam majlis para malaikat. Nama kita dan nama mak ayah disebut dalam majlis para malaikat. Untuk tu hidupkan amal taklim dalam rumah. Hidupkan amal taklim. Hidupkan amal taklim. Saya ada kawan bila nak dia kahwin, dia kata ustaz, isteri saya tak nak sembahyang, tak nak puasa, tak nak buat amal baik. Saya kata abang ada buat taklim kat rumah? Dia kata belum lagi. Saya kata buat taklim. Dia buat taklim beberapa hari. Isteri dia tiba-tiba bangun 3-4 pagi, bangun tahajud, nangis pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulakan amal taklim di rumah kita. Mulakan amal taklim dalam rumah tangga kita. Saya minum sekejap mulakan amal taklim dalam rumah. Bila mula amalkan taklim, 3 bulan tuan-puan buat, insya-Allah keluarga berubah. Kalau tak berubah, jumpa saya selalu sebut tampar muka saya. Tapi saya check lah. Kalau baca seminggu sekali, saya tampar balik semula. Saya gurau je. Tuan-tuan sekalian, mulakan amal taklim. Allah beri tenang. Amal taklim ni, amalan Quran dan hadis Nabi SAW dalam rumah tangga, amalan taklim, dia buat hati keluarga tu tenang. Allahu Akbar. Tenang. Banyak kisah-kisah hidup dalam taklim ni. Pernah Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, dia kata bila mak dia buat taklim, dia duduk tegak-tegak tayat awal. Orang dulu kalau belajar ilmu macam tu. Kita kalau belajar ilmu, muka kadang-kadang bukan tuan-puan lah, saya kadang macam nak meninggal muka kan, nak tertidur-tidur dah. Maulana Umar Palampuri, dia mula buat mak dia baca Quran, ajar Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk tegak-tegak. Satu hari dia pula baca Quran hadis pada mak dia. Mak dia kata, Umar, hari ni mak dengar kamu cakap, satu masa nanti Allah buat seluruh dunia ni akan dengar kamu cakap. Masa Maulana Umar ceramah ni, ada lebih pada 2 juta orang yang dengar ceramah beliau. Lebih pada 2 juta orang yang mendengar ceramah beliau. Satu ceramah ada sampai 100 translation bahasa. 100 translation bahasa. Jadi Allah yang maha kaya, boleh buat apa sahaja. Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha kaya, meletakkan ketenangan dalam majlis-majlis ilmu. Untuk tu wujudkan majlis ilmu dalam rumah tangga kita. Itu dia panggil amal taklim, majlis ilmu dalam rumah. Bukan mesti kita jemput ustaz-ustaz di mana-mana yang terkenal, yang masyhur. Kita sendiri buat amal taklim dalam rumah. Kita baca Quran sama-sama. Contoh kita cek Fatihah. Yang dengan Fatihah bang, kita dah kahwin bertahun-tahun.
Abang minta maaf, 15 tahun kahwin abang tak pernah dengar Fatihah awak. Awak tak pernah dengar Fatihah. Abang dengar yang kalau abang salah tolong betulkan ya. Habis baca Fatihah yang awak pula baca, biar abang pula yang tegur. Isteri berkata, abang dengar saya pula. Tegur pelan-pelan sikit-sikit. Kasih sayang, rasa cinta. Lepas tu minta anak-anak baca 5-10 minit. Kemudian baca hadis Nabi SAW. Beli contoh kitab yang mudah. Ada kitab Muntakhab Hadis. Beli buku hadis baca. Dalam Muntakhab Hadis ni ada 7 bahagian. Iman, solat, ilmu, zikir, akhlak, ikhlas, dakwah dan meninggalkan percakapan yang sia-sia. Bila tuan-tuan mula amal ni dekat rumah, baca je, Allah beri ketenangan, kebahagiaan. Allahu Akbar. Kalau rumah kita ada majlis ni, dia macam ada taman-taman syurga dalam rumah. Dekat rumah kita macam ada taman-taman syurga. Macam syurga dalam rumah, kata ustaz saya dulu. Bukan syurga, syurga dia kata. Syurga, ada syurga dalam rumah kita. Untuk tu kalau tuan-puan nak rumah kita jadi baiti jannati, rumah kita pertama-tamanya mesti hidupkan amalan ta'lim, amalan Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak kisah-kisah pengalaman kawan-kawan saya yang hidupkan amalan Quran dan hadis Nabi. Sebenarnya perintah ini ada dalam Quran. Wahai isi-isi Nabi, antaranya dia beritahu, hidupkan rumah kamu dengan Al-Quran, hidupkan rumah kamu dengan perkataan hikmah. Apa tu perkataan hikmah? Hikmah tu ialah bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang dalam dunia. Dia kata, ustaz, orang tanya, kenapa macam ni, isteri tak solat lagi, suami tak solat? Dia kata, didik ni pelan-pelan. Saya kata dia jangan perlahan sangat. Jangan perlahan sangat. Quran dan hadis ni benda ajaib. Dia macam benda yang sedap. Tuan-puan, bila benda meresap dalam jiwa, dia betul-betul meresap. Benda yang, kalau benda sedap, tuan-puan nak makan sikit-sikit tak kan? Makan sampai habis. Laju makan, tak boleh nak kawal dah. Cara kunyah, cara makan pun rasa nikmat kan. Saya bukan cerita pasal makanan ni. Saya nak cerita ialah, memang nak promosi makanan juga, tapi bukan saya nak cerita tu. Saya nak cerita ialah kita merasai nikmat, merasai nikmat. Kita rasa seronok nak buat amal agama. Tapi kalau kita diam dalam rumah tangga, dalam rumah tak ada amal taklim. Taklim ni asas semua keluarga dalam di seluruh Malaysia boleh jadi baik. Saya tak tahu nak cakap macam mana dan macam mana saya nak beritahu pada semua orang. Saya doa Allah beri pertama saya dapat amalkan, dan saya doa tuan-puan semua yang dengar ni amalkan. Tuan-puan, saya merayu, hidupkanlah amal taklim dalam rumah tangga. Hidupkan amal taklim dalam rumah tangga. Hari ni banyak orang, dia tidak ada asas untuk beri nasihat pada keluarga. Tak ada amalan asas supaya mudah untuk nasihat keluarga. Ada orang tak boleh nasihat anak-anak sendiri. Ustaz, dia kata anak saya bergaduh siang malam. Sekarang seorang ni dah tak bertegur 2 tahun, setahun lebih tak bertegur. Saya jumpa, saya beri nasihat, dia orang nangis-nangis. Kemudian anak-anak dia berpeluk-peluk, saya nangis. Tuan-tuan tahu sebab apa saya sedih? Saya fikir sebab salah anak tadi atau salah mak ayah dia. Anak tu memang dah salah dah, memang dia bersalah. Dia bersalah, dia dah akhir balik, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Tapi yang pasti saya lebih nampak mak ayah dia pun salah. Mak ayah pun salah. Dan saya paling banyak salah sebab saya tak mampu nak sediakan, terangkan kepada semua mak ayah dalam dunia betapa pentingnya amalan taklim dalam rumah. Saya jumpa satu orang baru ni, bawa balik pada overseas. Orang yang hebat, tapi anak dia dua-dua tak kenal Allah, murtad. Bukan murtad, tak percaya Tuhan. Maaf, tak percaya Tuhan. Anak dia tak percaya Tuhan. Bila kita berbual, kita berjalan, anak-anak dia dengar kita bercerita, dia nangis. Dengar kasih sayang Allah, dengar cerita pasal Nabi, hati mereka jadi tenang. Dulu-dulu perkara ni tak banyak tersebar. Anak-anak kita tak tahu, tak ada kaitan dengan dunia luar. Banyak kebaikan dia, handphone, semua internet macam tuan-puan dengan saya ceramah. Tapi ada berjuta-juta juga keburukan daripada anak-anak kita. Untuk itu bukan saya suruh buang handphone, buang internet ni, tidak. Tetapi apa yang lebih utama ialah kita kena isi jiwa anak-anak kita dengan amalan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri masa sama-sama duduk dengan keluarga. Kenapa kita boleh beri masa untuk semua orang dalam dunia? Kawan nak jumpa, kadang-kadang kita boleh duduk minum. Dekat tempat kerja kita boleh pandang kawan berbual. Kita pergi sana sini, kita senyum dengan semua orang. Tapi kenapa kita begitu zalim sekali? Dalam keluarga, kita tak nak kumpul keluarga kita sama-sama baca Quran dan hadis Nabi SAW. Ayah yang paling kejam dalam dunia ialah ayah yang tak didik anak-anak dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Ibu yang paling kejam dalam dunia, saya pesan diri saya pertamanya, ialah ibu yang tak nak bawa keluarga anak-anak dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Dia bercakap dengan semua orang, dia mesra dengan semua orang dalam dunia. Dia berbaik-baik, tak pernah masam muka dengan orang lain. Tapi dalam rumah dia asyik masam je.
Dalam rumah dia asyik marah je. Dalam rumah dia tak pernah nak panggil anak-anak, usap kepala anak-anak. Dengarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita kumpulkan anak-anak kita? Dengarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihani dan sayangilah anak-anak kita. Dia kenal semua orang dalam dunia, tapi dia tak kenal. Dia kenal semua orang dalam dunia, tapi dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal kisah-kisah sahabat. Dia tak dengar hadis Nabi pada mulut ayah dia. Dia tak dengar hadis Nabi pada mulut ibu dia. Dia tak dengar hadis dalam keluarga dia. Tu beri masa untuk anak-anak kita. 5-10 minit kumpulkan keluarga. Mai sini nak, bapak sayang kat kau orang. Mai kita baca Quran hadis Nabi SAW. Wahai anak mak, mai sini sama-sama ibu dengar Quran hadis Nabi SAW. Wahai ayah, ibu yang saya sayangi, saya sayang mak ayah, mai sama-sama dengar Quran hadis Nabi. Masa saya mula-mula belajar Islam, setiap malam saya buat amalan taklim kat rumah saya, dengan ayah, dengan ibu, dengan mak saya dan adik-adik saya. Setiap malam saya buat amalan taklim di kat rumah. Sampailah hari ini, segala puji bagi Allah, kalau saya balik kampung, lepas isyak tu, selepas isyak, saya akan kumpul keluarga saya baca Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis Nabi bersama keluarga. Kadang tak larat, saya baca je hadis tu, kemudian saya sudahkan. Tapi keluarga dapat dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya kahwin pun, saya mula amalkan taklim dalam rumah saya. Segala puji bagi Allah. Anak-anak saya biasa-biasa, tak ada, bukan tuan-puan tak cari, tak ada apa-apa keajaiban. Cuma saya nak beritahu ialah, dengan Quran dan hadis Nabi, hati saya sendiri menjadi tenang. Apa yang kita ingin dalam hidup, bukanlah anak kita menjadi orang paling hebat dalam dunia. Itu semua kerja Allah nak beri mereka jadi bagaimana. Tapi sekurang-kurangnya kita telah kenalkan mereka kepada Allah. Kita telah kenalkan mereka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan keluarga kita. Banyak orang saya pernah cerita kan, kita buat taklim kat kereta api, kawan-kawan buat taklim kat kereta api, orang putih tengok. Yang saya cerita, dia tengok-tengok, dia duduk, dia pun tertidur. Dia tak boleh. Lepas tu dia tanya, macam mana saya boleh tertidur? Rupa dia pergi masjid, jemaah pergi masjid, dia ikut pergi masjid. Orang buat taklim, dia duduk, dia tertidur lagi. Jadi dia tanya, apa benda kitab ni, kau orang jampi ke apa? Rupanya orang putih tadi orang kaya, dan dia sanggup bayar berapa sahaja janji orang boleh bagi dia tidur. Dia dah makan macam-macam pil, dia tak dapat nikmat tidur. Ada orang Allah cabut nikmat tidur. Duit ada, rumah ada, kenderaan ada, tapi tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Ada orang saya tengok dekat bawah, dekat bangunan belum siap boleh tidur. Tadi ke semalam saya nampak satu orang dekat lori yang tengah buat tu. Dekat lori yang nampak memang teruk lah lori tu. Saya nampak dekat lori tu, bukan lori apa, dia terbuka. Saya nampak ada orang baring kat belakang lori tu. Ada orang tidur dekat belakang lori tu. Ada orang boleh tidur kat belakang lori tu. Lori tengah bergerak kotor, dekat bangunan-bangunan belum siap. Ada orang tidur dengan lena. Jadi dia dengan taklim, Allah beri sebab taklim, dia tertidur. Bukan suruh taklim dengan taklim sampai tidur. Tuan-puan jangan tidur sambil dengan taklim, baca taklim tidur. Kenapa Ustaz Biliu kata kena tidur? Jangan tidur, tak tidur. Tapi bila dengan taklim sampai tertidur-tidur, orang putih tadi masuk Islam dan dia dapat kenal Allah. Untuk tu, pertama sekali tuan-puan sekalian, hidupkan amal taklim kat rumah. Hidupkan amalan bacaan taklim kat rumah. Surah yang mula-mula turun, surah Iqra, asas sebuah keluarga bahagia, tenang dan hidup kita jadi baik ialah hidupkan amalan majlis ilmu kat rumah. Hari ni mak ayah tak sanggup beri masa untuk anak-anak. Saya pernah cerita satu ayah balik rumah. Bila dia balik rumah, dia tengok-tengok kat rumah. Dia tengok-tengok. Anak saya pernah cerita, anak dia kata, ayah pinjam RM10. Maaf ayah, gaji ayah berapa sejam? Kau ni bapak penat tanya pula gaji berapa sejam. Budak ni. Tiba-tiba dia kata, ayah berapa gaji ayah sejam? Dia terus marah. Dia masuk bilik, dia merajuk. Dia masuk bilik, dia merajuk. Lama sikit lepas mandi, ayah rasa bersalah. Kita selalu macam tu, marah anak, lepas tu kita minta maaf. Betul-betullah anak ni tak kisah. Anak, ayah minta maaf ya. Kau lain kali jangan tanya gaji ayah berapa sejam. Ayah dah penat. Okey ayah. Ayah dia pun, ayah gaji ayah berapa sejam? Nak tahu juga. Kenapa nak? Cikgu kau tanya ke? Gaji ayah sejam RM20. Okey. Ayah pinjam RM10. Ya Allah. Kau nak buat apa RM10 nak ambil ni? Cakap nak pinjam RM10. Kenapa tanya gaji ayah? Nak ambil RM10. Ayah dia tutup lampu tidur, ajar doa tidur. Tiba-tiba baru nak keluar, dah tutup lampu, anak dia jerit lagi, ayah boleh tolong apa lagi nak? Bapak dah lain macam, kau ni banyak kali pula. Dia kata ayah, dia pun pergi kat bawah bantal. Dia angkat bantal, dekat bawah bantal tu ada RM10. Dengan RM10 ayah dia bagi, dia bagi kat ayah dia sambil nangis. Ayah,
boleh tak saya nak beli masa ayah sejam? Boleh tak saya nak beli masa ayah sejam? Anak kita nak beli masa kita sejam pun kita tak sudi nak bagi untuk mereka. Untuk tuan-puan sekalian, beri perhatian pada anak kita. Malam tadi, tengah malam, saya duduk dekat satu kedai makan. 1 pagi, 1:30 pagi, saya jumpa dengan satu orang abang. Saya duduk sini, meja dia seberang saya. Dia pandang saya, dia datang dekat. Ustaz ingat saya tak? Saya pun tak ingat sangat. Tapi dia kata, Ustaz ingat tak anak saya main-main lari atas meja? Ustaz ingat lagi? Saya ada salam Ustaz. Saya suruh dia salam Ustaz. Dia tak apa nak salam. Saya tiba-tiba abang tadi, muka dia ganas. Nampak orang hebat-hebat lah ni kan? Garang juga nampak kan? Tiba-tiba abang tadi nangis. Ustaz, dia kata, saya dulu isteri saya selalu dengar ceramah Ustaz kat live Ustaz. Dia selalu dengar. Dia selalu baca Facebook Ustaz. Saya tak dengar semua tu. Saya sesat, hidup saya jahil. Dan kata lain semayang semua, tak kenal Allah, jauh pada Allah. Orang Islam tapi jauh pada Allah kebaikan. Ustaz tahu tak, rupa-rupanya anak saya tu, bila saya cek masa tu, saya terima semuanya Ustaz. Baru saya tahu apa tu redha dan apa dia menerima dan redha dengan apa yang Allah tentukan. Rupanya anak saya, Masya Allah, uji Ustaz. Tapi saya gembira, saya bahagia. Satu anugerah buat saya. Dia kata anak dia autism. Bila anak dia autism, dia pun cerita kat saya. Dia nangis-nangis malam tadi. 1 pagi saya dengar dia cerita. Mata dia makin merah. Rupanya semua yang terjadi ini, dia kata kerana untuk Allah sayang. Sebab daripada tu Ustaz, saya dah berubah. Saya selalu dengar ceramah live Ustaz ni. Saya dengar ceramah ada 2-3 Ustaz. Dia sebut Ustaz Indonesia. Dia sebut Ustaz Mansur, Ustaz AA kan, K. Abdullah, Ustaz Abdullah Jinastian. Saya dengar ceramah Ustaz. Saya selalu dengar. Rupa-rupanya Ustaz, sebab daripada tu saya mula jaga solat. Dan saya tinggal semua kesalahan saya. Saya bersihkan perniagaan saya daripada perkara yang salah. Allah beri saya satu macam saya kena tamparan pada muka saya. Saya rasa macam kena tamparan pada muka saya. Saya rasa macam kena tamparan pada muka saya. Hidup saya mula berubah. Dia pun mula nangis kat saya. Dia kata hidup dia berubah. Kita ni, kalau dia kata kat saya, kita ni kalau tak kena tamparan kuat, kita tak boleh sedar. Sebab tu Allah beri musibah, ujian, kesakitan dalam keluarga, dengan pasangan, dengan mak ayah. Bukan sebab Allah marah, tapi sebab Allah sayang kita. Semua ini kerana Allah sayang kita. Allah ingin beri kita sesuatu yang baik. Allah SWT nak beri kita sesuatu yang lebih baik. Allah sayang kita semua. Allah beri manusia kalau tak kena macam tu, dia tak boleh jadi baik. Dia kata kalau tak jadi semua ni, mungkin saya tak boleh berubah macam sekarang. Dia kata dia mula jaga solat, dia jaga perintah Allah. Dia mula berubah kehidupan dia. Seluruh hidup dia mula berubah. Kehidupan dia jadi baik. Kehidupan dia jadi membuat Allah SWT sayang, Allah terima. Dan abang tadi hidup dia mula berubah. Dia kata ada sekeluarga dia yang lain, kakak dia diuji kan, kakak dia diuji, anak dia pun sama. Dia cerita anak dia kena, anak dia tadi autism, Allah terima, sayang kerana Allah sayang. Anak yang baik-baik, istimewa, hebat. Dan seorang lagi, dia kata anak kakak dia sama, kena pergi ujian antara yang ni, ujian ni mental order ni, apa jadi. Lepas tu dia kata anak akak dia tu sampai umur 20 darjah 6 baru boleh membaca. Dan abang dia sedahu anak dia pun ada ni, cek doktor, pakar ni, psikologi ni, pakar ni. Dia cek, anak pakar kanak-kanak pergi cek dengan jelas, anak dia ada begini. Apa jadi? Dia terus berubah. Dan bapak dia mula jaga solat, jaga agama. Dia kata kakak dia lagi besar dia uji. Akhirnya kakak dia meninggal dunia. Dan anak dia pula bila dah besar, ada ujian Allah buat. Ada orang jahat buat tak baik pada anak dia yang tadi tu, anak perempuan dia, sehingga mengandungkan anak begitu begini. Dan saya ringkas kat tuan-tuan sekalian, Allah uji dengan berbagai-bagai ujian. Tapi dia kata semenjak tu keluarga dia semua berubah. Keluarga seorang lagi tu berubah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup kita nak Allah sayang kita. Semua yang terjadi ni kerana Allah sayang. Untuk tu berilah masa dengan anak-anak, beri masa untuk isteri, suami. Hidupkan amalan Quran dan hadis Nabi SAW. Mulakan amal ni. Saya selalu kongsi kat mana-mana dalam program Keluarga Sunnah.
Antara perkara yang saya tekankan amal taklim kat rumah. Saya merayu pada semua orang, hidupkanlah amal ni. Bukan saya cerita baru hari ni, daripada zaman Nabi SAW. Kemudian ni Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf Al-Khandahlawi rahmatullah alaih, Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih, dan Maulana Sa'ad Al-Khandahlawi rahmatullah alaih, semua Maulana Umar Palampur rahmatullah alaih, semua menekankan begitu pentingnya amal taklim kat rumah. Maulana Ibrahim rahmatullah, Maulana Sa'ad Al-Khandahlawi, mereka sangat pentingkan amal taklim kat rumah. Untuk tu tuan-tuan sekalian, mulakanlah amal taklim dalam rumah kita. Mulakan amal taklim dalam rumah, dan mulakan amal taklim. Nah, dari sebab tu tuan-puan, saya jumpa tuan-puan datang program Keluarga Sunnah. Saya ada ceritakan masa program tu. Dan kalau tuan-puan nak buku Mutakab Hadis tadi, kalau tuan-puan nak buku Mutakab Hadis tu, dan buku yang saya menelusuri cinta, kalau dah tak rasa cinta, boleh dapatkan Isteriku Bidadari, dan Mutakab Hadis tu, tuan-puan boleh dapat, ada kat pejabat saya. Tuan-puan boleh WhatsApp kalau minat, dekat nombor phone nanti saya letak dekat situ. Tuan-puan WhatsApp, nanti mereka akan post kitab Mutakab Hadis dan lain-lain ni. Kalau beli semua tu, dia tak ada postage, tak ada, dia mudah, dia kalau ambil semua sekali tu tak ada postage, ada promosi. Tuan-puan boleh dapatkan buku tu. Saya bukan tak jual pun, bukan saya yang cetak pun, saya tolong jual je. Jadi mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah. Tuan-puan mulakanlah kat rumah masing-masing. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan hidayah buat keluarga kita semua. Saya dekat Paramount Coffee House. Untuk Keluarga Sunnah, tuan boleh WhatsApp 017-3666-848 atau www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com. Masya-Allah, tuan-puan nak tanya soalan boleh tanya, saya jawab 1-2 soalan. Tuan-puan baik-baik semua, Allah yang bagi kita tenang. Selain dari dia tak boleh buat apa-apa. Saya kat Paramount Coffee House. Yang ni waffle strawberry. Waffle strawberry. Boleh makan 2 orang pun boleh. Jangan makan seorang-seorang, 3 orang pun boleh. Waffle strawberry. Sedap. Dia tak muak lah, insya-Allah. Boleh datang makan kat Paramount Coffee House. Boleh tanya soalan. Allah bagi ujian sebab Allah sayang kita. Betul tu. Ikin hasyikin. Allah sayang kita, Allah beri ujian. Lagi besar ujian datang, tu tanda lagi besar rahmat Allah nak beri. Lagi besar ujian datang, lagi besar rahmat Allah nak beri. Buku tu tuan-puan boleh WhatsApp. Nombor saya tak ingat lagi, belum ingat. Tuan-puan boleh tengok, nanti saya letak nombor phone tu. Boleh letak buku nombor phone tu, nanti saya letak sekejap lagi. Tuan boleh tengok nanti dekat saya punya komen ataupun dekat atas tu saya letakkan kemudian. Masya-Allah, untuk buku-buku tu. Macam mana nak Fatihah, Yasin, macam mana nak ajak suami dengan taklim. Jadi taklim ni untuk diri kita pertamanya. Bila kita sendiri buat taklim, mulakan diri sendiri, baca pelan-pelan. Contoh, tetapkan 9 sampai 9.30, 9 sampai 9.30 contohnya. 9 sampai 9.30 baca Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran, hadis Nabi. Pelan-pelan ajak anak-anak yang boleh dengar. Doakan nama suami, doakan suami. Mudah-mudahan satu masa suami pun datang duduk sama-sama dan dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Saya tak tahu nak bagi tahu tuan-puan macam mana. Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu kat tuan-puan. Tapi amal taklim ni akan mengubah kehidupan keluarga kita. Sangat mengubah. Itu yang pertama. Dia ada 3. Surah pertama turun Iqra. Surah kedua turun Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan rumah kena ada suasana ingat memperingati, suasana dakwah. Dan ketiga, surah yang turun Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah uji. Yang ketiga, apa dia? Allah kata, wahai orang berselimut, bangun waktu malam dan jadi hamba Allah waktu malam. Waktu malam, waktu malam sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. InsyaAllah. Dan masya-Allah tuan-puan sekalian, boleh tanya, saya nak jawab ni. Masya-Allah. Tadi ada seorang tanya tadi, nama apa? Masya-Allah. Sakinah Arsyad. Ustaz, macam mana nak buat taklim yang ceria dan tak rasa terbeban dan boring? Jadi amal Quran hadis Nabi ni, kita tak boleh. Amal Quran dan hadis ni begitulah. Jadi macam mana nak buat ceria? Ceria tu pada wajah kita. Macam kita solat kita khusyuk. Macam solat, sifat solat kita pandang kat tempat sujud.
Nabi SAW kata penyejuk mataku dalam solat. Dalam solat ni saat yang paling tenanglah hidup seseorang dalam solat. Walaupun solat ni sebenarnya kalau fikir macam stres, berdiri tegak. Nabi solat air mata mengalir, jantung berdebar. Tapi itulah manisnya cinta pada Allah. Itulah manisnya cinta pada Allah. Orang bercinta, walaupun maaf saya sebut orang bercinta menenung pasangan. Serius kan tenung pasangan? Pegang tangan pasangan, tenung mata dia. Tenung lama-lama 1 jam. Ulang-ulang sekali cakap I love you, 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 I love you. 1,000,000 kali pun tak rasa letih sebab dilalui tanpa cinta. Tapi satu orang lalui hidup tanpa cinta, kosong, tak ada apa-apa, sakit jiwa, boring, tak tahu apa nak buat. Walaupun nampak berehat tidur, tapi rupanya kepala migraine, sakit kepala. Maaf saya sebut ni, saya lalu kat Bangladesh satu jalan, saya tengok ada banyak beca-beca tepi sungai. Dia semua baring berguling-guling pasang lagu Hindustan, pasang lagu Bangladesh. Saya kata dengan ustaz saya, masa yang saya tengah naik rickshaw, naik beca, kat sana panggil rickshaw. Tengah saya naik rickshaw ni sampai tempat turun, jauh jalan, bayar cuma lebih kurang 50 sen, 20 sen je. Saya punya ustaz minta tawar. Saya kata melampau betul, jauh 20 sen pun minta tawar. Bagilah RM1 pun tak apa bagi. Kita RM2 pun bagi kita murah je, nak bagi RM2 kat dia. Dan ustaz saya minta kurang. Dia kata, saya kata kesian dia. Kesian dia kerja kayuh lelah jauh-jauh. Kata ustaz saya, mana lagi kesian, dia ke yang terbaring tepi pantai tadi, yang baring tepi sungai? Dan ustaz saya kata kesian dia lah. Kami berat-berat ustaz, naik bukit pula, beg pula. Ya Allah Tuhan, dia kecil kurus kering, kayu bersikal sampai turun-turun, pakai kain pelekat bawa bersikal orang kat sana buat kerja bangunan pakai bersikal. Tak semualah, tapi memang macam tu lah, selalu nampak. Banyak juga macam tu. Jadi saya kata, ustaz saya tanya mana lagi bahagia? Kata ustaz saya, yang penat kayuh tu dia bahagia. Sebab di sebalik tu dia nampak dia dapat duit. Dengan duit dia boleh beli sesuatu buat keluarga dia yang susah. Tapi yang terbaring-baring mengguling dengan menyanyi, hati dia tak tenang, sebab dia tidak ada matlamat dan tujuan. Jadi amal taklim dalam rumah, dia menjadi nur dan kesan kalau kita buat dengan rasa cinta dan sayang. Dia bukan kita nak hiasi cik taklim tu dengan kegembiraan tu daripada hati kita. Bahagia, gembira tu kat hati, bukan pada luaran, pada muzik, pada hiburan. Ramai orang faham hiburan, bayangkan agama ni melalui luaran ni. Tak. Bahagia dan tenang. Boleh dengar, tak ada salah. Kita boleh dengar nasyid-nasyid, perkara yang seni-seni, lagu-lagu yang tukar kepada ketuhanan, kebaikan, lirik yang baik, yang tak melalai. Semua tak ada masalah. Jaga solat, semua tak masalah. Cuma saya kata ada amal-amal yang kita kekalkan rohaniat dia. Kod solat, majlis ilmu, hadis Nabi SAW. Kita mulakan baca hadis tu, baca hadis. Walaupun anak tertidur-tidur pun tak apa. Sampai satu masa anak-anak tu jadi subati dengan jiwa dia. Sampai dia tak boleh tidur kalau tak dengar taklim, tak dengar hadis Nabi. Sampai dia tak boleh tidur kalau tak baca Quran. Ada kawan saya ingat lagi Dr. Sahari dah meninggal dunia. Saya ingat lagi arwah. Dia orang muda buat PhD, muda-muda dapat PhD dah. Jauh muda daripada saya, dari PhD jadi pensyarah UMS, Universiti Malaysia Sabah. Muda-muda dah jadi pensyarah. Dr. Sahari muda-muda dah jadi pensyarah. Dah ada PhD dah. Umur baru 20. Dia muda sikit daripada saya 33. Maknanya dia mungkin 31, mungkin saya pun tak ingat umur beliau. Lebih kurang tu, sebelum tu lagi dah ada PhD. Tapi kalau kami pergi mana-mana, kami selalu pergi dulu-dulu antara kawan-kawan yang lain. Ramai lagi lah, tak sebut nama, maaf kawan-kawan yang lain. Dia pergi mana-mana, dia buat baca Quran, hadis. Dia buat dakwah budak-budak muda, dakwah sana sini. Tapi waktu malam dia sebelum tidur, dia mesti buka Quran. Saya malu dengan dia. Saya kalau dah penat, saya tidur lena, berdengkur-dengkur saya tidur. Dia mesti buka Quran. Penat macam mana pun kami pergi jauh mana pun, dia mesti buka Quran sebelum tidur. Tak boleh tidur kalau tak baca Quran. Nabi SAW beritahu pentingnya baca Quran setiap malam. 10 ayat, 100 ayat. Baca 10 ayat tak termasuk di kalangan orang yang lalai. 100 ayat kita baca setiap malam, nama kita termasuk di kalangan orang yang taat. Baca 10 ayat Quran setiap malam, kita termasuk di kalangan orang yang terkeluar daripada nama orang yang lalai. Baca 100 rakaat, kita termasuk di kalangan orang yang taat. 100 rakaat. Baca 10 ayat, terkeluar daripada nama orang yang lalai. Baca 10 rakaat, 10 ayat baca setiap malam, terkeluar daripada nama orang lalai. 100 ayat termasuk di kalangan orang yang taat. Setiap malam dia baca Quran. Allahu Akbar.
dia tanda Quran, dia baca balik semula, dia baca Quran, dia tanda Quran. Masya Allah, dia baca Quran, dia tanda Quran. Untuk itu setiap hari baca Quran, baca Quran. Jadi buat amal taklim kat rumah. Tuan-puan mulakan kat rumah. Kalau keluarga tak berubah, kalau keluarga tuan-puan tak berubah, boleh hubungi nombor tu. Nur Hafiza Ismail letak tu 013 2838 682. Tu nombor dia. 013 2838 682. Betul? 013 2838 682. Betul ke tak? Roslina pula letak buku, Puan Roslina Muhammad Arsyad. 013 298 tu nombor yang lama. Nombor yang baru yang nombor tadi. Nombor lama tu dah tak ada dah. Tuan-puan jangan call lah nombor lama tu. Nombor lama yang 8484 tu dah tak ada dah. Nombor tu dah al-ghuyub. Tak dapat dah. Bukan rezeki saya dah. Nombor yang tadi. Jadi nombor yang tadi, nombor yang saya sebut 2838 682. 013 2838 682. Betul kan? Jadi tuan-puan cek, saya letak semula kat atas tu. Masya Allah. Izma Zurina, macam nak tarik ahli keluarga, solat berjemaah dan sebagainya. Jadi mulakan taklim dalam rumah. Mulakan taklim. Subhanallah, ada kawan saya buat taklim kat rumah, buat taklim. Seorang kakak, dia datang keluarga sunnah yang lepas. Dia jumpa saya nangis-nangis. Dia kata, Ustaz, subhanallah, buat taklim kat rumah, seluruh keluarga saya berubah. Dia kata seluruh keluarga dia berubah. Dia mula baca taklim, ajak anak-anak. Satu hari suami dia datang dekat. Yang baca apa ni? Tak ada apalah, ni Ustaz suruh baca. Suami dia pendengar keluarga sunnah. Dia berkata, Amir, abang baca pak. Nangis isteri dia. Bayangkan 15 tahun kahwin, suami tak pernah baca hadis pada isteri. 15 tahun kahwin, tapi sekalipun tak pernah baca Fatihah. Malu nak baca Fatihah dalam rumah. Ada orang nak sebut Allah dalam rumah pun malu. Ada keluarga nak sebut Allah dalam rumah pun malu. Nak bagi anak-anak dengan nama Allah pun malu. Untuk tu, tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, kasih, cintai, rindui sekalian, Allah sayang tuan-tuan semua. Hidupkan amal taklim kat rumah untuk Allah sayang kita. Kalau dia sayang, dia bagi macam-macam ketenangan, kebahagiaan. Allah bagi macam-macam nikmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Jadi baik tuan-puan, mudah-mudahan Allah SWT terima. Saya doa tuan-puan semua bahagia, tenang, masuk syurga. InsyaAllah kita live lagi waktu yang lain. Mungkin petang-petang ni, lain agak kurang petang ni. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Allah sayang kita semua. Jadi insyaAllah Allah terima kita semua. Allah SWT maafkan kita. Allah maafkan kita. Jadi esok insyaAllah saya ada program dekat KL ni. Kemudian tak mana saya tak ingat. Kemudian lusa dekat Kemaman sehari. Kemaman sehari untuk anak-anak. Ada program orang sana anjurkan sehari kat Kemaman pada pagi sampai petang. Kemudian malam tu ada ceramah untuk terbuka daripada semua orang kat Kemaman. Jemput tuan-puan datang esok lusa kat Kemaman. Semua orang Kemaman dijemput datang. Yang ceramah malam tu nanti tuan-puan check balik, ada iklan mesti ada gantung-gantung banner, tuan-puan boleh datang. Percuma je dengan ceramah malam tu, semua orang jemput datang. Rasa saya lah, tuan-puan check lah nanti. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima, Allah SWT maafkan kita, Allah beri kita bahagia sampai syurga, anak soleh-soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sekali.